Aku nak kau tanggalkan baju kau sekarang. Sekarang. Cukup. Intan! Kali! Intan! Ya Allah. Bapa selalu marah Ibu Intan. Tengok Ibu Intan dah lari. Tolong bagi abang peluang untuk abang tebus balik segala dosa salah silap abang. Intan tak boleh maafkan abang. Abang akan berlutut pada Intan. Tak tahu apa cakap macam ni, bang. Anak yang kau kandung tu anak dia. Sekarang ni kita dah cari lelaki bini, Kita teruskan ni lah. Besar sangat, Hei, Tok Kadi saksi tu semua aku pah tau. Kita tak pernah jadi lelaki bini. Tahu tak? Kau memang tak punya. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, Info Hiburan untuk anda. Alur cerita drama The Daun Hijau di Angin Lalu, minggu yang terakhir, episod 21 sehingga episod yang ke-25. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Suratman berjumpa dengan Effendi dan menceritakan mengenai Asad dan Maswati. Kalau ikutkan, mereka berdua pernah bercinta. Tetapi, apabila Maswati belajar di luar negara, hubungan itu tergendala. Effendi heran, kenapa Asad tak pernah menceritakan padanya. Menurut Suratman, Asad mahu melarikan diri dari Maswati semenjak Asad jalin hubungan sulit dengan Intan. Suratman terpaksa reka cerita mengenai status Asad dan Intan, padahal mereka berdua suami isteri, dan Effendi pun sudah tahu tentang hal itu. Cuma Effendi sengaja buat-buat tak tahu untuk melihat apa yang berlaku seterusnya. Betul ke? Itu anak Asad? Itulah. Bila saya tanya Wati, dia kata di mana ada boyfriend lain, Uncle. Asad tahu hal ni? Biasalah dia, Uncle. Saya dah jenuh dah cakap dengan dia. Masa balik daripada camping dekat pulau tu, Asad dah banyak berubah. So kalau betul Asad tu nak kahwin dengan Intan, Uncle tak kisahlah pasal image Uncle. Ke tak kisah? Maksudnya Uncle tak kisahlah kan, menantu Uncle tu anak luar nikah, tak kenal sama bapak dia. Maswati kini mengandungkan anak Asad, dan Suratman mahu Asad bertanggungjawab. Intan tidak peduli pun dengan kata-kata amaran dari Maswati untuk jauhi Asad. Dia menidakkan tuduhan dirinya sebagai wanita penggoda di rumah itu. Setelah Intan jatuh kolam, giliran Maswati pula masuk ke dalam kolam. Kak Jora mahukan penjelasan dari Intan tentang apa yang berlaku setelah dia melihat lantai tamu dibasahi air. Intan hanya berdiam saja. Kak Jora fikir Intan ada masalah dengan Asad. Dia pun tidak perasan kehadiran Maswati kerana dia baru saja balik dari pasar. Intan mahu bertanya pada Asad sama ada anak yang bakal dilahirkan itu akan dibingkat Asad ataupun Abdullah. Asad tidak mengaku pun anak itu adalah darah dagingnya. Maka Intan tidak akan bertanya lagi. Andai katalah anak itu jantina perempuan, apabila sampai masanya dia mahu menikah, dia perlukan wali. Effendi curi-curi dengar pertelingkahan mereka berdua. Puas Intan menyuruh Asad melafazkan 3 perkataan, tapi Asad tidak akan lepaskan Intan. Suratman memarahi Maswati kerana bersemuka dengan Intan. Bukan apa, Suratman takut andai kata Intan mengadu pada Asad tentang kejadian tadi, dan rancangan untuk menjadikan Asad pasanggup jadi gagal. Buntu Suratman dibuatnya. Bohari menjadikan Mariam sebagai orang tengah untuk pujuk Intan supaya terima lamarannya. Mariam memberikan hadiah dari Bohari kepada Intan, dan Intan menolak. Kalau majikan kita yang kaya tu, boleh pula terima macam-macam kan? Sedarlah sikit. Kita ni level bawahan je. Miskin, tak semestinya maruah pun rendah juga. Yang kau ni, Yang, nak paksa-paksa si Intan ni kenapa? Kamu kenal dengan si Bohari tu? Kenal lah, dia kan aku kot. Berapa lama kamu kenal dengan Bohari tu? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Kamu dah anggap jadi adik. Dah tu kamu jangan paksa-paksa dia lagi, udah. Pergi buat kerja. Apabila Asad pulang kerja, dia melihat Ismadi kesorangan bermain di ruang tamu. Apabila bertanya di manakah Ibu Intan, Ismadi menjawab Ibu Intan keluar. Kak Jora pun beritahu juga pada Asad bahawa Intan keluar jumpa kakak angkatnya.
Tetapi bukan sebenarnya. Asad bengang kerana Intan keluar tanpa minta izin darinya. Kak Jorah sempat juga membeli Asad. Dia berkata, Intan bukanlah siapa-siapa pada Asad. Kalau Intan seorang isteri pun, Asad tidak pernah melayannya dengan baik. Asad nampaknya terasa dengan kata-kata Kak Jorah. Majlis makan malam adalah usaha terakhir Intan untuk memperbaiki hubungannya dengan Asad. Intan ikuti rancangan Mazlan, tapi nampaknya gagal. Asad tetap memandang hina pada isterinya. Apabila Intan didekati lelaki lain, Asad cemburu pula. Dia terus membawa Intan pulang. Dengan tindakan Asad yang melampau, sudah sampai masanya Intan keluar dari rumah itu. Dia meratapi Ismadi yang sedang tidur buat kali terakhir. Apabila Asad tersedar dari tidurnya, dia melihat Intan sudah tiada di sebelahnya. Selepas itu, dia cuba latihkan diri untuk meminta maaf pada Intan. Ismadi pula datang dan mengadu ibu Intan sudah hilang. Asad masuk ke bilik Intan, tapi tuan diri sudah tiada. Kak Jorah pula munculkan diri dan dia bertanya apa yang Asad telah lakukan pada Intan. Maka itu, Asad telah membuat pengakuan pada Kak Jorah bahawa Intan adalah isterinya yang sah. Dia terkejut bila Kak Jorah berkata yang dia sudah lama tahu tentang perkara itu. Nampaknya Asad telah sedar dengan kesilapannya dan dosa-dosa pada isterinya. Sudah terdetik hatinya untuk terima Intan sebagai suri hati sampai ke hujung nyawa. Asad pergi berjumpa Mariam. Dia merasakan mungkin lelaki yang pernah berbual dengan Intan di taman sebelum ini tahu di mana Intan berada. Apabila Mariam menelefon Bohari, Bohari pun berkata yang dia juga tidak tahu di mana Intan. Rupa-rupanya Suratman yang membawa Intan ke rumah kondo kakaknya. Intan, inilah rumah akak aku. Terima kasih banyak Cik Man. Saya tumpang sekejap je dekat sini sementara tunggu kakak angkat saya. Dia tak dapat datang ke macam mana? Saya dah cuba telefon dia banyak kali tapi tak dapat-dapat. Kalau kau rasa nak duduk sini terus pun tak apa, aku tak kisah. Pasal Asad tu tak apalah, kau jangan risau. Biar ajar dia sikit supaya dia ada rasa rindu dekat kau. Inilah aku nak tanya sikit lah. Apa plan kau lepas ni pasal hubungan kau dengan Asad? Ketika Suratman membawa Intan pergi, ada orang yang sudah perhatikannya, iaitu Khairuddin. Bohari sangka plan tak menjadi, memandangkan Intan sudah keluar dari rumah itu dan tidak dapatlah Khairuddin kenakan dirinya sebagai bapa kandung Intan. Tetapi rupanya tidak. Khairuddin sudah tahu di mana Intan berada. Maknanya, rancangan tetap berjalan seperti biasa. Intan mula tertanya, siapakah gerangan yang datang ke rumahnya? Bukankah Suratman ada kunci peduanya? Takkan Suratman mengadu pada Asad? Mana Kak Lia ni? Malam tadi mesej dia jawab. Siapa? Mana ada kunci? Takkanlah dia beritahu Asad. Mak Suwati telah datang berjumpa Intan. Dia cuba memburuk-buruk ke Asad yang menyatakan Asad memilih Dajjal untuk rapat dengan seseorang. Tambah lagi, dia berkata Asad adalah orang yang liar dan hanya dia saja yang boleh mengawalnya. Dia juga membawa nasi kerabu untuk makan bersama Intan. Misi Mak Suwati adalah meracun fikiran Intan supaya lebih benci ke Asad. Lakonan sedihnya sedikit sebanyak membuatkan Intan rasa duka dan lara. Intan tiba-tiba rasa mual dan segera masuk ke bilik air. Mak Suwati terperasan telefon bibi Intan yang ada di sebelahnya. Mazlan datang berjumpa Asad. Dia marah ke Asad kerana masih melayan Intan seperti perempuan murahan. Dia juga akui bahawa rancangan bawa Intan ke majlis makan malam adalah plannya. Asad marahkan Mazlan dan dia rasa Mazlan tahu di mana Intan berada. Tetapi tidak. Asad menuduh melulu pada kawannya itu. Mazlan dapat merasakan Intan balik semula ke pulau. Mak Suwati tertanya,
Kenapa Intan muntah? Intan menjawab, mungkin masuk angin agaknya. Mas Wati boleh agak bahawa Intan sedang mengandungkan anak Asad. Dan Intan pun akui tentang kehamilannya. Kenapa muntah-muntah ni? Masuk angin agaknya. Mengandung ke? Muntah-muntah, muka you pun pucat. Kalau betul you mengandung, I akan undur diri. Ya. Dah mengandungkan perempuan, lepas tu tak reti nak tanggungjawab. You tahu tak? I lari pergi US dulu sebab I mengandungkan anak dia. Berehatlah ya. Mas Wati terserempak dengan Khairuddin setelah dia baru saja keluar dari kondo yang diduduki Intan. Khairuddin pandai memanipulasikan Mas Wati. Dia berkata dia memiliki 5 unit kondo di situ dan beberapa unit di tempat lain. Kata-kata penipuan yang dilemparkan berjaya menarik perhatian Mas Wati dan bakal memasuki perangkapnya. Nampaknya Mas Wati berkenan untuk mengenali Khairuddin dengan lebih dalam lagi. Bukan apa, dia sudah terdesak untuk mencari pak sanggup kerana masa semakin suntuk dan kandungannya makin membesar. Selepas dia dapat tahu Intan mengandungkan anak Asad, serta-merta dia mengalah untuk miliki lelaki itu. Asad mengelamun dan berhalusinasi dengan penampakan Intan. Dia juga runsing kerana Ismadi tidak henti menyebut nama Intan. Selepas itu, Jamalia pula datang dan mahu tahu khabar berita adik angkatnya. Sebenarnya, Jamalia mahu jemput Intan pada pagi itu, tetapi malangnya telefon bimbitnya rosak dan dia hilang talian untuk menelefon semula Intan. Kerana itu, dia berjumpa Asad dan korek cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut cerita Kak Jora, Jamalia berkata Intan sudah lari dari rumah. Asad pula berkata Intan lari dari rumah kerana dia tidur dengan Intan. Jamalia begitu marah ke Asad kerana tergamak memperlakukan Intan seperti orang gaji dan sebagai tempat untuk lempiaskan nafsu. Selama ini, Intan hadap saja kerana Asad kerana Intan terlalu sayang ke Ismadi. Ismadi perlukan kasih sayang seorang ibu. Jikalau Intan tiada keimanan yang kuat, dia sudah lama menjadi gila dan berambus dari rumah itu dari dulu lagi. Jamalia pun angkat kaki keluar dari rumah itu. Intan baru saja sedar rumah kondo itu sudah dikunci dari luar. Setelah dia perasan telefon bimbitnya hilang, barulah dia cuba buka pintu dan nampaknya dirinya telah dipermainkan oleh Suratman dan Mas Wati. Asad akui pada Jamalia bahawa dia sebenarnya cintakan Intan dan dia tidak boleh hidup tanpanya. Barulah dia sedar kehilangan Intan begitu menyakitkan dan jiwanya jadi kosong. Jamalia tidak boleh berkata apa kerana dia sendiri pun tidak tahu di mana Intan berada sekarang. Selepas Intan selesai solat, dia baru mendapat idea tentang cara untuk dapatkan bantuan. Dia meninggalkan selai nota di depan pintu rumahnya. Nota itu tertulis, Intan berharap sangat nota itu dapat dibaca oleh jiran tetangga. Surat apa pula ni? Ni Wati dah ni bengak di kunci mangga ni. Apa benda tu? Intan mula ketakutan. Siapakah yang berada di depan pintu rumahnya? Rupa-rupanya Suratman sudah terbaring dan pingsan dengan mukanya berlumuran darah. Kemudian dia terperasan seorang lelaki yang sedang berjalan di hujung kaki 5. Intan membaca ayat yang ditulis oleh lelaki itu pada suratnya. Surat itu tertulis, Intan dapat merasakan lelaki itu adalah ayah kandungnya. Meraung dia menangis memanggil orang yang sudah melangkah pergi. Itulah permulaan strategi Khairuddin untuk Intan terpedaya dengan lakonannya. Akhirnya, Jamalia dapat menjejaki di mana Intan berada dan Intan pun mengikuti kakak angkatnya. Ismadi masih tidak berhenti menangis mengenangkan ibu Intan yang sudah lari rumah. Asad cuba tenangkannya. Ismadi marah ke Asad
kerana tidak melayan Ibu Intan dengan baik. Intan berbual dengan Jamalia. Jamalia risau dengan keselamatan Intan. Andai kata Suratman dan Maswati masih buat hal dengannya. Intan rasa selamat bila berada di sisi kakak angkatnya. Maka tak perlulah beritahu tentang hal Suratman dan Maswati pada Asad. Dia tidak mahu perbesarkan masalah. Isu Asad berdendam dengan mana-mana wanita pun Intan cerita juga pada Jamalia supaya Jamalia lebih faham. Lagipun Asad tak pernah percaya apa pun cakap Intan selama ni. Itu masa dia tak sayang Intan. Sekarang dia dah berubah kan? Akak tahu tak? Wati pernah mengandungkan anak Asad. Astaghfirullahaladzim, betul ke ni? Intan pun tak nak percaya 100% cerita Wati tu. Tapi ramai sangat cakap yang Asad memang suka mainkan perempuan sebab dendam dia tu. Tapi mungkin dia dah berubah sekarang. Hati keras macam tu. Susah nak berubah. Ayah dia sendiri pun cakap yang Asad ni jenis yang degil, pendendam. Dah malaslah nak cakap pasal dia lagi. Intan rehatlah. Tenangkan fikiran tu. Kita bincang lagi hal ni ya. Asad dan Mazlan pergi ke pulau dan berjumpa Pak Leman. Manalah tahu Intan berada di situ. Tetapi tidak. Pak Leman merasakan Intan sudah banyak berubah. Kalau tidak, takkan dia berani bertindak di luar jagaan. Intan yang dulu tidak sama dengan sekarang. Maswati akhirnya dapat tahu tentang status sebenar antara Asad dan Intan. Itu pun kerana Suratman telah terlepas cakap. Patutlah rancangan selalu tak menjadi dan membuang masa. Namun Suratman ada plan lain untuk menjerat Asad. Adakah plan kali ini berjaya? Pak Leman juga berharap agar Intan pulang semula ke pulau itu. Dia dah orang kampung, mahu meminta maaf. Dia juga beritahu Roslan telah pun meninggal dunia akibat dihempap pokok besar. Dan berharap juga Asad dapat maafkannya kerana Roslan memfitnahnya sebelum ini. Sama terdengar perbualan telefon Mustafa yang mencurigakan. Kerja saya kat sini banyak lagi tak habis tau. Yelah, nanti saya transfer duit tu. Assalamualaikum. Lim. Itu barang kereta saya sudah sampai kah? Okey Lim. Sam, info. Apa cerita? Patutnya kau yang ada info. Mana tempat dia tu? Aku tak boleh ingat lah, Sam. Memang kau tak boleh ingat langsung lah. Kau ni cakap saya macam nak paksa aku ingat. Boleh meletup pun. Macam nak tuduh aku lah. Karudin akan pastikan segalanya berjalan dengan lancar. Bohari respect dengan master plan beliau. Karudin juga mahu dapatkan keuntungan atas penipuannya dengan Maswati. Pak Leman ada beritahu pada Asad dan Mazlan bahawa ayah kandung Intan sedang mencari anaknya. Asad terkejut kerana ayah Intan masih hidup lagi dan Intan bukanlah anak luar nikah atau anak tasah Tara. Mazlan mahukan Asad bertanya pada Kak Jorah jika tahu mengenai soal ayah kandung Intan. Kak Jorah tidak tahu pula soal ayah kandung Intan. Dia fikir mungkin Intan bersama dengannya. Kak Jorah nasihatkan supaya buat laporan polis. Tapi Asad tidak mahu kerana dia sendiri tahu Intan lari rumah adalah punca darinya. Giliran Effendi pula memarahi Asad kerana Intan sudah lari rumah. Dia juga sudah akui yang dia sudah tahu tentang kisah kahwin paksa anaknya dari Mazlan. Effendi memberi amaran pada Asad supaya jangan marahkan Mazlan. Dia sendiri yang paksa Mazlan untuk buka cerita. Asad rasa menyesal sangat kerana memperlakukan Intan begitu. Dan dia mengaku di depan ayahnya bahawa dia sangat cintakan isterinya. Lepas itu, Asad meminta maaf pada Effendi dan minta pada ayahnya supaya doakan dia agar rumah tangganya dapat diselamatkan. Suratman dan Maswati bersemuka dengan Asad. Maswati mahu Asad bertanggungjawab atas perbuatannya pada dirinya. Asad bukannya bodoh yang boleh jadikannya sebagai kambing hitam. Babak flashback menunjukkan Asad bersama dengan Maswati. Maswati goda padanya dan Asad pun telah minum minuman yang dibuat Maswati
yang telah dibubur pil tidur. Selepas Asad sedar, dia pun berambus dari situ. Namun sebenarnya, lelaki yang ada dengan Maswati bukannya Asad, tetapi kembarnya iaitu Arsyad. Bayi yang dikandungkan Maswati pada masa itu telah pun digugurkan sewaktu dia berada di luar negara. Asad beritahu juga Arsyad telah pun meninggal dunia 3 tahun lepas. Maswati cuba pusing cerita dan dia berkata masa itu Arsyad sempat melakukan dengannya. Dia tetap mahu Asad bertanggungjawab juga atas kandungannya kini. Asad sangat yakin anak yang dikandungkan Maswati dulu dah kini adalah benih dari Suratman. Hampir saja Asad dan Suratman bergaduh kerana Suratman masih tidak mahu mengakui perbuatan terkutuknya dengan adik tirinya. Kehidupan Suratman dan Maswati bukanlah seperti adik-beradik, tetapi sudah seperti suami isteri. Suratman akhirnya akui plannya dengan Maswati selama ini dan dia beritahu juga tentang Intan. Disebabkan kita orang tak boleh kahwin lah. Jalan ni je yang dapat aku fikir bro. Aku nak korang berdua berterus terang dengan keluarga korang. Hajar betul kau. Oh. Aku tak buat apa-apa pun pada Intan. Kita pergi rumah tu sekarang. Tak ada guna dah. Dia tak ada kat rumah tu. Masa aku patah balik, aku kena serang dengan siapa entah sampai aku pengsan. Bila aku sedar je aku tengok Intan tak ada kat rumah tu. Oh, jadi Intan ni sekarang ni kena solek ke apa? Kau dah tahu Intan tak tolong kau. Kenapa kau tak jaga dia baik-baik? You jaga dia baik-baik sangat ke? Ha? So stop blaming others. Jamalia bertanya pada Intan sama ada Intan masih ada ruang untuk memberi peluang terakhir pada Asad. Intan pun menjawab peluang itu sudah diberi beratus kali dan banyak kali hatinya berharap supaya Asad membalas cintanya. Dia fikir Asad takkan pernah berubah dan takkan terimanya sebagai seorang isteri. Jamalia hanya mampu mendiamkan diri bila Intan berkata begitu. Asad terdengar perbualan Kak Jorah dengan seseorang. Asad fikir Kak Jorah sedang berbual dengan Intan. Apabila Asad menegur Kak Jorah beritahu dia sedang bercakap dengan Jamalia, padahal sebenarnya Intan. Kak Jorah mengadu pada Intan tentang keadaan Ismadi yang sedang demam kerana rindukan ibu Intan. Asad minta pada Kak Jorah supaya berikan nombor telefon Jamalia padanya. Makan, Kak? Sekejap, Hello? Hello, Kak Lia. Intan tak ada kontak. Kak Lia, tolonglah Kak Lia. Kalau Intan ada mesej ke call ke apa, bagi tahu saya. Tolonglah bagi tahu saya. Okey, Kak Lia. Saya tahu saya suami yang teruk sebelum ni. Saya minta maaf. Beritahu dengan Intan yang Ismadi dah demam 3 hari. Ismadi perlukan Intan. Anak je lah, rindu kat dia. Kau tak rindu orang gaji kau? Saya rindukan Intan, saya mengaku. Nampaknya Jamalia beritahu juga Intan kini berada di rumahnya dan serta-merta Asad pergi ke sana untuk memujuk Intan. Intan sangat keras hati. Semua kata-kata hinaan yang pernah dilemparkan oleh Asad pada dirinya diungkit semula. Intan mahu lari dan jauhkan diri darinya. Jamalia marah ke Asad kerana cepat mengalah. Setelah apa kelakuan Asad pada Intan selama ni? Sebegitu sajakah usaha Asad untuk memiliki semula cinta hatinya? Perjuangan Asad takkan terhenti selagi Intan tidak memaafkan dirinya. Dengan kalimah cinta dan keegoannya diruntuhkan, dengan harapan Intan dapat mempercayai telur ikhlas cintanya yang dia cuba tolak selama ini. Apabila Asad melutut di depan Intan, barulah Intan dapat menilai keikhlasan Asad untuk serius mati dengannya. Intan menerima kemaafan dari si suami. Berkaitan hal Maswati dan Khairuddin, kali ini Maswati menyasarkan Khairuddin sebagai kambing hitam. Dia tak tahu lagi bahawa lelaki itu yang akan menipu dirinya dulu. You mengandung? Ya, I pun terkejut juga. Yelah, kita pun baru sebulan lebih kan together. You tak ada boyfriend? Mana ada? Ukur je lah kandungan tu. No! Kita nikah boleh? I ada bisnes kat Dubai sekarang ni, ada masalah kewangan. Kita settlekan hal ni lepas I balik ke Dubai. How much do you need? I perlukan 3 juta.
Okay, I cuba tanya papa I. Tak apa. It's just me and my parents je. Just promise me one thing. What is it? Nikah dengan I. Follow my heart. Listen dear. Inilah permulaan kebahagiaan yang sebenar pada diri Intan. Ismadi sangat gembira dengan kepulangannya. Asad beritahu pada Ismadi yang Ismadi akan mendapat adik. Ismadi sangat gembira. Dia mahukan adik perempuan. Begitu juga dengan Asad. Dia pun mengharapkan perkara yang sama. Effendi bersyukur Asad dan Intan telah berbuat baik akhirnya. Dia tahu hanya Intan saja yang mampu mengubah pendirian Asad. Inilah kebahagiaan keluarga yang diimpikan selama ni. Mas Wati akhirnya telah menikah dengan Khairuddin. Pada awalnya, Surahman berat hati untuk kahwinkan adik tirinya dengan lelaki itu secara tergesa-gesa. Tapi masa semakin suntuk dan mereka berdua pun telah bernikah di Thailand. Intan dan Asad berbual di laman. Intan bertanya tentang kembar suaminya, iaitu Arsyad. Dua kembar dengan dua perbezaan karakter. Seorang lembut hati dan tenang, manakala Arsyad sikapnya seperti apa yang dia pernah layan Intan sebelum ni. Lepas itu, Intan bersama Asad dan Ismadi luangkan masa bersama. Munculnya seorang wanita bernama Zurina. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa wataknya muncul secara tiba-tiba yang semakin hampir di berhujung cerita? Intan, Kak Johra dan Mariam menyambutnya dengan begitu baik sekali. Bak kata Mariam, dia baru saja berpindah di situ. Yang menjadi heran, Zurina sering bertanyakan tentang Ismadi. Intan juga memberi alamat rumah padanya jika Zurina mahu berjumpa Ismadi. Dengan mengejutkan, Khairuddin datang berjumpa Intan. Aku tak kira ni. Aku nak dapatkan barang tu dari Intan. Kalau tak, aku sendiri jumpa dia. Kau kena tolong dia. Ini. Sabar. Kau bagi aku alamat Intan sekarang. Tuci dua-dua ni. Sama tu. Pohon dulu. Esok harinya, Khairuddin pergi berjumpa Intan dan kenalkan dirinya sebagai Mustafa, iaitu bapa Intan. Intan sudah terberaya dengan kelakuan baiknya. Padahal, Khairuddin ada muslihat untuk mendapatkan harta karun tersebut, iaitu hasil ropakan yang dulu. Inilah masanya Khairuddin pandai memanipulasi kata-katanya. Dia ceritakan tentang kisahnya selepas keluar penjara dan keperitan hidup yang dilaluinya. Intan pula percayakan kata-katanya. Asal pun hanya mampu berdiam saja dan tawarkan diri untuk bantu apa yang patut. Tapi Khairuddin menolak. Dia takut andai kata rancangannya gagal. Surahman pula mula tak sedap hati. Dia baru saja dapat tahu Mas Wati memberi pinjaman pada Khairuddin sebanyak RM1 juta. Bak kata Mas Wati, duit itu adalah untuk menyelesaikan masalah syarikat. Surahman dapat merasakan Khairuddin penipu dan dia mahu menyiasat. Dia menyuruh Mas Wati telefon Khairuddin untuk minta bukti bahawa dia ada syarikat sendiri. Dan betul ke dia kini berada di Dubai? Masanya sudah tiba. Khairuddin mengorek cerita pada Intan tentang bungkusan yang berwarna kuning itu, ataupun hasil ropakan 20 tahun lepas. Ada apa-apa Mak Intan tinggalkan pada Intan tak sebelum dia meninggal? Ada. Satu bungkusan kotak sebesar kotak kasut yang dibalut dengan kain kuning. Tapi Mak wasiatkan Intan tak boleh buka bungkusan tu sebelum Intan umur 21 tahun. Tak apalah. Nanti bila tiba masa nanti kita buka sama-sama. Kita tengok apa yang Mak Intan tinggal kepada Intan. Ya? Memori barunya indah baru saja dicipta antara Asad dan Intan. Mereka berdua serta Ismadi solat bersama. Asad mengharapkan rumah tangganya bersama Intan membawa kebahagiaan hingga ke akhir hayat. Mereka berdua juga merancang mahu ayah Intan tinggal bersama. Dan Khairuddin telah pun setuju. Tipu helah Khairuddin terhadap Mas Wati dan Surahman telah diberhentikan serta-merta apabila temmelangnya sudah pecah.
Jika Maswati dan Suratman buat laporan polis, Khairuddin ugut mahu sebarkan gambar bogil Maswati. Khairuddin dan Buhari berbincang untuk plan seterusnya. Riri berkata, jika rancangan telah berjaya, dia minta Buhari supaya hapuskan Samad. Dengan mengejutkan, tiba-tiba ada seseorang datang ke tempat persembunyiannya. Mereka berdua pun tak tahu siapa yang datang. Tapi rupa-rupanya, orang itu adalah Zurina, wanita yang pernah bertemu dengan Intan, Kajora dan Mariam sebelum ini. Dia mahu buat ugutan pada mereka berdua. Gambar you bunuh dua perempuan tu, you bunuh Dola dan you culik Samad. Kenapa? I nak you culik Ismadi, cucu Effendi. Bukan tu je, I tahu you all semua tengah cari hasil rompakan 20 tahun lepas kan? I nak separuh. Siapa budak kamu? Ismadi tu anak I. Suku je. Lepas kami dapat dua-dua ni, pulangkan semua gambar. Okey, deal. Selepas itu, Zurina pergi ke rumah Intan. Kebetulan, Khairuddin pun ada sekali. Terkejut dia dibuatnya kerana Zurina baru saja jumpa lelaki itu. Dia dan Khairuddin pun berinteraksi seperti biasa, seperti tiada apa yang berlaku, bagi mengelakkan Intan curiga. Maka itu, terbatalnya niat Zurina mahu melihat Ismadi pulang dari tadika. Sebelum dia beredar, dia memberi Intan oleh-oleh yang dibelinya di Pahang. Khairuddin tidak mahu lengahkan masa dengan rancangannya. Dia terus minta pada Intan kotak yang dibungkus kain kuning itu. Boleh tak kalau ayah tengok bungkusan kuning yang Mak Intan tinggal kepada Intan tu? Boleh. Intan ambil kejap. Ayah? Aku kena ayah kau. Apabila Asad sudah pulang, dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Intan dan Ismadi sudah tiada, manakala Kak Jora sudah pensan dan terbaring atas lantai biliknya. Setelah Asad cuba mengejutkan Kak Jora, dia pun beritahu kepalanya telah dihentak dan tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Secara drastiknya, Asad mengesahkan bahawa Intan dan Ismadi telah diculik. Setelah itu, Asad menelefon Mazlan untuk dapatkan bantuan. Dia juga ada melihat sesuatu pada laci di sebelah katil biliknya. Adakah Asad sudah tahu tentang bungkusan kuning itu? Intan dan Ismadi kini berada di genggaman mereka. Mazlan dan Suratman pun sudah sampai untuk berjumpa Asad. Kalau boleh, Asad tidak mahu Suratman terlibat sama kerana dia masih marahkan kawannya. Tapi Mazlan menelefonnya juga untuk minta bantuan. Sebenarnya, Asad tahu mengenai kotak kuning milik Intan, dan itu merupakan petunjuk untuk mereka bertiga pergi ke tempat tersebut. Itu petunjuk yang paling dekat. Ya. Jom kita pergi sekarang. Kau ingat tak? Malam ni, dekat kampung. Ingat tak? Kau dapat lari daripada aku. Kan? Buhari! Aku suruh kau telefon hati, bukan kacau perempuan tu. Kau ni. Hayati? Adakah Hayati ibu Ismadi? Rupa-rupanya, Hayati menyamar sebagai Zurina di depan Intan. Giliran Khairuddin pula bertemu Intan. Dia mahu memberi makan dan minum, tapi Intan menolak. Apabila Intan bertanya di mana ayahnya, Khairuddin menjawab, Samad sedang berunding dengan malaikat maut. Khairuddin sedang melihat barang-barang yang ada dalam kotak itu. Antara barang yang ada seperti sebungkus kecil emas dan belian, serta beberapa helaian surat lama yang mungkin membawa nilainya. Ada seorang lelaki datang ke gudang tersebut, dan rupa-rupanya itu adalah wakil daripada Hayati untuk mengambil Ismadi. Namun Khairuddin arahkan Buhari supaya telefon Hayati dan ambil anaknya sendiri.
Khairuddin juga telah menjumpai petunjuk di manakah hasil robakan 20 tahun disembunyikan. Intan berusaha cuba keluar dari situ. Dia dapat melarikan diri bersama Ismadi melalui tingkap berhampirannya. Bohari dan Khairuddin mula merasa takut lalu segera pergi mengejar mereka. Khairuddin mahu buat perjanjian baru dengan Hayati, tolak ke tepi tentang Ismadi. Dia mahu pertaruhkan harta robakan tersebut dengan bahan bukti yang ada pada Hayati. Hayati pun ikuti mereka berdua. Intan dan Ismadi akhirnya dicekup semula. Asad, Mazlan dan Suratman sudah sampai ke tempat itu. Petunjuk terdekat iaitu alamat yang ditulis pada surat yang pernah dibaca oleh Asad dalam kotak kuning milik Intan. Jika dalam masa sejam Intan tidak muncul, mereka bertiga akan berpecah untuk mencari Intan. Hayati mahu Ismadi memanggil dia sebagai Mama, tapi Ismadi tidak mahu. Hanya Intan sahaja ibunya. Orang jahat tu. Lelaki yang Is cakap jahat tu, dia takkan apa-apa Is. Is, mulai sekarang ni, Is kena panggil aunty ibu. Ibu Is satu je. Ibu Intan lah Ibu Is. Aku ni, ibu kandung kau yang sebenar. Ibu Intan lah Ibu Is. Sakit. Diamlah. Aku tak boleh dengar lah orang bising-bising macam ni. Mereka pun telah sampai di lokasi tempat tertanamnya harta robakan itu. Intan baru sedar bahawa Zurina adalah Hayati, mak kandung Ismadi. Puas Intan ceramahkan dia kerana Hayati telah gagal menjadi isteri Asad dan abaikan Ismadi. Bohari telah tumbang di tangan Asad dan giliran Khairuddin pula untuk pertembungan terakhir. Hayati pula telah cemas dan dia beredar dari kawasan hutan itu. Selepas itu, dia dikejutkan oleh Mazlan dan serta-merta Hayati pingsan. Kau nak pergi mana? Kejap lagi polis akan datang. Kau dah salah orang ni. Aku bukan Samad tau. Nama aku Khairuddin. Orang panggil aku Riri. Kau nak anak kau dan bini kau Tunggu jadi mayat kau belakang balik. Gugur selai rambut anak aku dengan isteri aku. Kau matikan. Samad telah sedar dari pingsan dan dia cuba melepaskan diri. Suratman bantu melepaskan Intan dan Ismadi. Dalam masa yang sama, dia meminta maaf atas perkara sebelum ni. Dia dan Maswati pun telah terima balasannya. Kemudian, Asad munculkan diri dan melihat keadaan isterinya serta Ismadi. Apabila Asad tahu tentang Hayati, mahu saja Asad berdepan dengannya. Intan menasihati pada Asad supaya jangan simpan dendam dengannya dan biarkan saja dia. Selagi simpan dendam, hati seseorang manusia itu tidak akan tenang. Suratman pun hanya mampu tersenyum saja melihat mereka bertiga apabila melihat hubungan Asad dan Intan telah disemai dengan kasih sayang. Khairuddin pula telah tumbang dan telah diikat. Suratman sangat geram dengannya dan dapat membelasahnya sebelum Asad dan Mazlan halangnya. Asad bertanya pada Khairuddin di mana Samad berada. Man! Kalau kau nak tahu, Mamat ni lah yang scam kita orang sejuta! Aku tanya kau ni mana Samad? Kau ingat aku nak lepaskan dia seorang Lan, kau ada masa lagi nak patah-patahkan tulang dia sebelum polis sampai. Tak pun bagi lumpur dia terus, tapi jangan sampai mampus. Memang aku akan ajar kau. Apa mampu? Okey! Mana dia? Pak Joki. Khairuddin, Bohari dan Hayati telah direman polis. Maka berakhirlah konflik jahat mereka bertiga. Samad mahu menjelaskan sesuatu perkara yang sebenar. Kisah lama semasa dia masih muda. Pakcik bukan ayah kandung Intan. Siapa ayah kandung Intan? Ayah kandung Intan bernama Mustafa. Sekarang kau beritahu aku, siapa kau sebenarnya? Aku mengaku. Aku bukan Mustafa. Bodohlah. Muka aku memang seiras.
macam Mustafa. Dan orang ingat semua aku ni kembar Mustafa, adik-beradik kembar. Ini adalah gambar arwah ayah Intan dengan pakcik. Ayah dan ibu Intan menikah secara senyap. Intan bukan anak luar nikah. Jadi, Cik Samad menikah dengan Fatimah masa Fatimah mengandung? Selepas Fatimah selamat melahirkan Intan, tak ada orang pun yang tahu Fatimah tu pernah bernikah dengan Mustafa. Pakcik ambil keputusan untuk bintikan Intan dengan nama pakcik sendiri. Setahu saya, kalau dalam Islam, kita tak boleh bin atau bintikan seseorang anak tu dengan nama orang lain, melainkan ayah kandung dia sendiri. Saya mengaku masa tu memang saya jahil tentang agama. Saya terlalu ambil mudah tentang hukum Allah. Yalah. Ayahlah pengganti ayah kandung Intan. Intan syukur sangat. Sebab Intan ada ayah macam orang lain juga. Kita orang semua ni keluarga ayah. Dia boleh tinggal dekat sini dengan kita masuk. Terima kasih Cik Effendi. Terima kasih Asad. Terima kasih Intan dan ayah. Walau apapun, Intan akan anggap Samad seperti ayah kandungnya sendiri. Samad juga dipelawa untuk tinggal bersama mereka. Mengenai hukum perkahwinan Asad dan Intan, adakah pernikahan mereka tidak sah di sisi agama? Memandangkan masa akad nikah, lafaz akad menyebut nama Intan binti Samad, bukannya Mustafa. Sesebuah perkahwinan dianggap sah kalau kita ikut rukun dan syarat-syarat dia. Jadi kalau kita salah sebut nama pengantin perempuan atau nama ayah Tapi kita kena terima hakikat bahawasa nasab yang sebenarnya bukanlah yang tertulis pada maikat tersebut. Tapi kalau tiada kesulitan, tukarlah. Walaupun ianya ambil proses masa yang panjang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Asal menghadiahkan Intan set biasa wanita, iaitu rantai dan cincin. Intan sangat gembira dengan hadiah tersebut. Cincin itu juga merupakan tanda perkahwinan mereka. Asad juga telah menyerahkan kotak yang berisi emas dan surat. Asad merasakan barang emas itu adalah barang pusaka Mak Intan. Berakhirlah sudah 25 episod The Daun Hijau di Angin Lalu. Min ucapkan terima kasih kerana sudah menonton dari part 1 sehinggalah part yang ke-6. Akhirnya, Intan dan Asad telah mengecapi kebahagiaan rumah tangga yang sebenar-benarnya.
di samping Ismadi dan anak pertama mereka.